أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Haji Zainuddin bin Said, pengisi Masjid Arab Nahtrono, semua ahli datang kuasa Masjid Arab Nahtrono, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya kepada hadirin hadirat, mukminin mukminat yang mudah-mudahan dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari 1 hari bulan 1 2021 dapat sama-sama kita berkumpul di Masjid Rumah Allah untuk kita mengadakan satu forum khas, iaitulah tajuknya azam antara semangat dan taat. Saya rasa tiap-tiap tahun ramai orang berazam dengan azam tahun barunya, macam-macam azam. Ada mereka nak azam nak kurus badan lah, ada orang azam untuk jadi kaya, ada azam tentang keduniaan, dan ada juga azam tentang keakhiratan. Ada orang nak tambah ibadah pada Allah SWT, tak nak buat maksiat. Kalau orang sembahyang witir 1 rakaat nak jadikan 3 rakaat, macam-macam azam. Hari ini kita akan membicarakan tentang azam antara semangat yang akhirnya kadang-kadang luntur. Dia mereka ada kajian mengatakan bahawa setengah tahun 40% tinggal azam saja semata-mata. Jadi melalui tajuk ni Ustaz Masri dulu yang kita, sebab DPR yang sudah tersilap Ustaz kena mula dulu, lepas tu baru Ustaz menanya. Jawab sebelum Ustaz kupas tajuk ni, saya nak tanya Ustaz Maznan Hadnan Al-Hajari, batu itu Ustaz apa maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hajari itu saja je buku dalam Facebook saya, sebab kampung saya nama Batu 20, jadi batu tu hajar lah. Nama penuh Ustaz nak apa Ustaz? Muhammad Masri bin Aznan. Muhammad Masri bin Hasnan. Jadi Alhamdulillah, Ustaz Masri kita memang penceramah bulanan di Masjid Arab Nahtrono. Ustaz nak mahu ni bila pula nak jadi kita punya penceramah bulanan. Dulu saya minta tak dapat. Tengok lah, penuh, sibuk memanjang. Jadi Ustaz, tanpa berlengah masa lah, soalan pertama untuk Ustaz Masri, sebab ramai peminat sini. Minyak wangi Raudah dah bawa. Jadi soalan pertama Ustaz, cuba Ustaz ulas dan kupas tajuk kita pada malam ni, singkat, lebih kurang 15 ke 20 minit. Saya tak buat jam ni Ustaz, jadi Ustaz jangan lebih-lebih masa. Kita banyak lagi soalan-soalan nak dikemukakan. Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis. Kemudian rekan pengen saya Ustaz Munawi ni senior saya ni di Universiti Al-Azhar di Zakozik. Patutnya dia kena mula dulu pasal saya junior, tapi tak apalah, dah diajukan kepada saya, insya-Allah saya jawablah. Jadi berkaitan dengan semangat dan juga taat ni, saya lebih gemar untuk tajuk tu saya konorkan dia, iaitu taat dan juga semangat. Sebab kerana di dalam Islam itu taat itu datang, kemudian baru datangnya semangat. Sebelum di zaman Nabi SAW, di zaman Ismail alaihi salam, apabila Ibrahim meninggalkan dia dengan ibunya di Mekah, di sana mereka membawa ajaran Islam yang elok lah, cantik apa semua.
Sehinggalah di dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan apabila seorang lelaki daripada Mekah, kira macam ketua kampung lah tapi bukan ketua kampung sini lah, nama dia Amr bin Luhai, apabila dia rosakkan agama yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihi salam, sehinggalah disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah, kalau tak silap saya ada 360 berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Ya Ustaz? Ya, baik. Jadi pada waktu itu Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad. Sebelum saya nak sampai kepada taat dulu, kemudian baru datang semangat. Saya ambil contoh daripada zaman para salafus salih 15 minit ya. Baik. Jadi pada waktu itu apabila Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir dia mula tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana depa tak ada yakin dulu. Sebelum nak datang taat, kita nak cerita tahun baru, nanti saya akan kaitkan dengan isu semasa sambutan Christmas insya-Allah. Jadi apabila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa Al-Quran. Pertama ayat yang dia bawa adalah Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Allah Taala bawa satu ayat seolah-olah dia declare. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Adnan Al-An'ur. Waktu saya rajin dengar kuliah dia dekat dalam YouTube, Ma'as Surya Hatta Nasr. Dia kata tidak ada satu kitab di atas muka bumi ini yang bila dia mulakan ayat dia declare tidak ada keraguan. Bible pun tak, boleh ke saya sebut? Boleh ya? Bible pun tak, kitab agama-agama apa pun tak ada. Hatta Taurat pun tak ada. Tetapi Al-Quran dia declare awal-awal la raiba fi. Kitab yang aku bawa ni, zalikal kitab, ini kitab, itu kitab. Kenapa itu kitab? Maksud tu dia tak kafir lagi. Kalau hadha dekatlah, maksudnya dia pada orang Islam lah. Zalikal kitab, itulah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Bila Nabi Muhammad declare tidak ada keraguan, maka orang-orang kafir ni tak setujulah. Pasal mengganggu ajaran dia. Apalah ni Nabi Muhammad, apa ajaran kami dulu Amr bin Luhai dah bawa Lata, Uzza, Manat apa semua. Tiba-tiba kamu bawa ajaran baru yang merosakkan ajaran nenek moyang kami. Lalu Allah Ta'ala datangkan satu ayat lagi supaya bagi dia meyakin. Macam mana? Dengan mencabar. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raib. Tuhan datang perkataan raib. Kalau dalam diriku tu kamu tu ada raib, ragu-ragu lagi. Mula Tuhan kita la raiba fi, tidak ada keraguan. Kalau kau meragu lagi dengan ayat Allah bawa ni, mimma nazzalna, dengan apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para ulama tafsir, waktu saya mengaji di Al-Azhar dulu, para masyayikh kami kata, kalau di dalam Al-Quran dia ada wataknya, selepas Ar-Rahman biasanya mesti Ar-Rahim, selepas Al-Ghafur mestilah Ar-Rahim. Jadi abdina, perkataan abdina di dalam Al-Quran kebiasaannya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ada rasa keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih, maka kamu datangkan satu surah ataupun satu ayat di dalam ayat lain yang setara dengan Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala kata, wad'u syuhada'akum min dunillah, dan kamu bawalah partner kamu yang selain daripada Allah. Kalau ada jin-jin lah, kerana pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang-tukang sihir masih kuat lagi, dan saya akan ceritakan nanti bagaimana tukang sihir sendiri masuk Islam, ya. Kalau kamu boleh, kamu bawalah geng-geng kamu, member-member kamu min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum sadiqin, kalau kamu benar. Dan terbukti sehingga sekarang, pengurusi majlis Ustaz, tidak ada satu pun ayat Quran yang mampu demo tanding.
Yang buatlah, walaupun adalah 3-4 orang buat reka ayat, tapi tak setanding dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah Taala cabar, bila mereka tak dapat mencabar ayat Allah, dan kebanyakan daripada mereka yang berakal, kan Quran kata la'allakum taqilun, kamu ni cerdik, kebanyakan daripada dema masuk Islam. Lalu di dalam satu hadis, di dalam kitab Rahiqil Makhtum karangan Safiur Rahman Mubarakfuri, ada cerita tentang bila demo dakwa, nak kata Nabi ni gila, dia cerdik. Nak kata Nabi ni bodoh, dia pandai. Nak kata Nabi ni tukang sihir, dia tak ada pula kenian ke lama ke. Boleh ke lagi Ustaz? Boleh ya? Boleh. Ya. Tak ada lah. Kemudian dalam riwayat kata Abu Jahal dan geng-geng dia pun panggil lah satu orang bomoh. Bomoh ni pun datang. Bomoh ni memang pakar dalam bidang sihir lah. Dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, aku nak test hang dulu. Betul ke hang ni gila? Dia ni memang pakar jampi lah. Dia kata, okey, hang cakap dulu. Nabi Muhammad SAW, kalau apa yang kita baca di dalam hadis-hadis, Nabi biasanya kalau nak memulakan sembang, Nabi mula dengan khutbatul hajah dan ditutup dengan tasbih kafarah. Tu cara sembang dia. Lepas tu tak boleh nak mencarut sembang dengan Nabi. Buka pun dah dengan khutbatul hajah. Lalu Nabi kata apa? Sebelum Nabi nak nyembang dengan hang, cakap dulu Muhammad, aku nak cek hang punya IQ, cerdik kata apa semua. Lalu Nabi pun kata, Alhamdulillah. Ini belum sampai poin ini, muqaddimah baru, jadi saya sampai. Tak boleh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nabi sebut, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Kami puji Allah Ta'ala, kami minta berlindung dengan Allah Ta'ala, kami minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Kami minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami minta berlindung daripada perangai kami yang buruk. Wa min sayyiati a'malina. Dan segala keburukan pada amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang nakkan may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah nak berikan petunjuk, maka dia tidak akan sesat. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan, maksud dia akan disesatkan. Terpengaruh ahli sihir tu. Cuba hang ulang sekali ayat hang, macam sedap pula jampi tu, dia kata. Ini diriwayatkan oleh Ahmad kalau tak silap saya. Kemudian diulang balik dalam Rahiqil Makhtum. Last sekali bomoh tu kata, demi Allah, aku tak pernah dengar yang ni bukan jampi. Pasal kalau jampi mesti ada maram perapu, kepunden, keparang skaper, mesti ada macam tu punya. Ini tak. Ayat dia cantik dan suci. Bomoh tu dengar, ini bukan ayat orang gila ni. Ini ayat orang cerdik. Ini mustahil daripada manusia. Belum lagi Muhammad SAW baca ayat Quran. Belum. Baru khutbatul hajah. Belum a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Belumlah baca ayat yang saya baca tadi ke wattaba'u. Belum lagi. Baru muqaddimah iaitu khutbatul hajah, termenung tok bomoh tu, dan akhirnya bomoh tu masuk Islam. Ya, tu belum masuk lagi. Maka bila dia masuk Islam, dalam Islam bila dah masuk kena ikut 100%. Nabi kata kepada dia, udkhulu fis silmi kafah. Kalau kamu nak masuk Islam secara keseluruhan, hang tak boleh nak beriman separuh, kufur separuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu nak beriman dengan separuh kitab, wa takfuruna bi ba'd, kemudian kamu kafir. Macamnya bukanlah kafir, maksudnya belum sampai seru. Saya tak gemarlah perkataan kafir-kafir ni. Walaupun perkataan kafar tu, Imam Ahmad kata kadang-kadang perkataan kufur dalam Quran tu bukan masuk kafir, kufrun dunal kufr. Maksudnya dia macam ngecek lah tuan pengurusi. Awak bukanlah tak nak pakai tudung, tapi seru ni belum sampai kata itu. Maka dalam agama, adakah kamu nak beriman separuh, kamu beramal separuh, lepas itu kamu kufur dengan separuh lagi, maksudnya kamu berdolak dalik. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am,
Wa anna hadha, dia kata jelas. Hadha ni maksudnya ini. Tadi zalika pada orang kafir pasal dia jauh. Wa anna hadha ni. Maksudnya hang telah pun masuk Islam. Kenapa hadha? Hadha ni maksudnya ini maksudnya dekat. Maksudnya Quran dengan hang dekat, melainkan hang jauhkan diri daripada Quran. Wa anna hadha sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalan aku. Kata para ulama, sirati ni maksudnya Al-Quran. Fattabi'u, maka kena ikut, maksudnya taat. Tak boleh beriman separuh, kufur separuh. Ini baru, sebab tu saya letak taat dulu tadi, baru datang semangat. Fattabi'u, maka kamu kena ikut. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan selain daripada Quran. Quran kata hari raya macam ni, tiba-tiba kamu pakai topi Christmas. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan selain daripada Al-Quran. Fatafarraqa bikum an sabili, nescaya kamu akan berpecah. Bubuhlah nama kumpulan apa pun, seroban besar mana pun, kalau kita tak ikut kepada Al-Quran, kita akan berpecah. Jadi dalil ini menunjukkan bahawasanya apabila kita masuk Islam, kita kena datang taat dulu. Apabila datang taat, barulah datangnya semangat. Bila kita taat, maksudnya kita jagalah. Kita jaga solat kita jaga syahadah kita, kan akidah ni dibina di atas benda yang mutawatir. Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fiqhul Akbar, akidah ni dalil dia yaqinan sadiqan. Berbeza dengan fiqh, dibina dengan dalil zon. Boleh lagi ya? Boleh lagi, okey. Jadi akidah ni dibina di atas dalil yang yakin 100%. Kamu tak boleh tergelincir. Bila diajar apa itu, barulah datangnya semangat. Lalu bila orang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ni bila orang tanya, kenapa lah orang Islam ni tiap-tiap tahun benda sama je bising? Adalah satu orang kawan saya, dia cikgu. Dia ni mak dia Cina, Kristian, dia masuk Islam lah. Kemudian dia WhatsApp saya pernah mengurut dengan dia. Dia kata, kenapa Ustaz? Orang Kristian tak ada bising pun. Kalau dia nak sambut raya ke apa, nak pakai songkok ke, bukan main songkok lagi, padahal bukan suka Islam pun, tapi pakai songkok boleh. Tiba-tiba orang Melayu setiap tahun benda dia bising, benda Christmas. Asal masuk je hari Christmas 25 Disember, bising lah orang ni. Kenapa boleh bagi salam ke, tak boleh ucap Merry Christmas lah. Ada pula artis pakai apa ke namanya pun, baju Santa Claus lah. Facebook boleh? Boleh. Polisi kata on, saya on. Bising saya risau terlepas cakap pasal jarang rakam ni risau terlepas. Nama jangan sebut tak? Nama yang sebut? Jangan sebut ya. Tapi tahu. Lalu jadi macam tu, orang bising. Kenapa orang bising? Kerana semangat Islam tu ada. Baru datang semangat. Sebab itu Buya Hamka, antara ayat yang popular, saya cuba cari rujukan tapi tak jumpa. Tapi dalam Facebook ramai lah, kadang-kadang ada ulama yang share juga. Buya Hamka kata, kalau di saat agama kamu dihina, saya tak tahu pasti sahih kata saya cari sumber tak jumpa, tetapi memang sampai orang Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia pun share juga. Kalaulah kamu diam di saat agama kamu, di saat agama kamu dihina, kamu diam, lebih baik kamu dikapankan saja. Maka bila orang ada sensitif, sebabnya dia semangat, maka Allah Ta'ala dia kata apa? Allah Ta'ala datang kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaiton. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ni manusia macam kamu. Yuha ilayya, bezanya aku diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya aku nak bawa kepada kamu Tuhan yang satu. Lalu Allah Ta'ala kata, wastaghfiruh, beristighfarlah, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrikin. Bukan ni maksudnya amalan mereka itulah. Jadi nak bagi tahu di sini, Nabi SAW larang kita menyerupai orang kafir. Pasal apa kita sensitif? Itu baru tadi saya dah cerita tentang taat tadi. Kemudian semangat pula. Kenapa semangat? Pasal kita ditanam dalam akidah kita, akidah ni tak boleh campur. Ada ayat yang jelas,
dan ada ayat yang mutasyabihat. Ada pun ayat tentang akidah very clear. Allah Ta'ala sebut, tak boleh lagi dalam Quran. Lagi 5 minit, sikit lagi ya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tak sembah macam koma kami sembah. Lalu Nabi SAW bawa satu ayat yang masyhur, man tashabbaha min qaumin fahuwa minhum, riwayat Ahmad. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, kata para ulama, maksudnya menyerupai pakaian agama, bukannya pakaian tai itu tai bukan, menyerupai pakaian agama, fahuwa minhum, maka kamu daripada kalangan mereka. Ulama semua sepakat haram kita pakai pakaian yang bentuk ta'abudi, pakaian khas raya demo, tak boleh. Soal bagi salam tak bagi salam ni khilaf ulama ni Ustaz. Ada ulama kata haram, tetapi sebahagian ulama Azhar dia kata punca bagi salam lah melarat sampai bagi baju tu. Tapi tak apalah, saya berpegang kepada keharusan ucap tu, kerana Allah Ta'ala sebut wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ahyu bi ahsana minha aw rudduha. Haruslah ucap pada pandangan saya. Ada ulama ni pun kata harus ucap apa. Kita bukan mengiktiraf dia betul, kita mengiktiraf dia wujud. Kita tak kata agama dia betul, kita kata dia wujud, maka kita bermuamalah dengan dia. Sebab itu Nabi SAW dia datang bila orang kafir jemput datang dia makan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, anna yahudiyan da'an Nabiy SAW, satu orang Yahudi dia ajak Nabi SAW khubzun wa sa'irun, datang ke rumah dia, dia jamu roti sa'ir, roti gandum lah, gandum. Kemudian Nabi SAW kata wa ihalatu sakhnah, pada hari keraian demo, mungkinlah hari budaya ke ataupun hari raya demo ke. Kemudian Nabi SAW fa'ajabahu, dan Nabi datang. Maksudnya apa? Kalaulah yang dilarang itu adalah kita terlibat dalam ritual ibadah mereka, mereka tengah semayang, kita janganlah pula salat 3 pergi lompat-lompat kat situ, tak boleh lah. Tapi kalau dah habis mereka semayang, kemudian jiran kita Hindu dia kata, ni ada kari kambing halal ni, jemputlah datang. Kita datang, dan kita datang boleh, kata para ulama, kekalkan identiti sebagai Muslim. Maksudnya tasamuhnya kita datang. Pasal waktu semayang raya pun dia pun tak boleh jadi imam. Tapi bila habis semayang raya, hai selamat hari raya, boleh tak datang ke rumah kita? Bolehlah, datanglah ke rumah. Kita datang ke rumah, jangan kita berpakaian seperti demo. Ini kita pula pakai pula sami pula, ada pula salat kopi tu. Terkejut dia, mesti lawa ni. Lebih Hindu daripada Hindu pula dia. Maka boleh datang. Datanglah dengan edit, bukan upah ritual ibadah. Hari dia memakan. Kerana Nabi sendiri pun bila orang kafir jemput, Nabi datang. Tapi datang, Nabi datang tidak menggugurkan identiti Muslim. Semangat Nabi, dia tunjuk dia Muslim. Mungkinlah Nabi pakai serban dan sebagainya, pakai kepiah ke apa dan sebagainya. Identiti ini Muslim pada hari ini. Pada hari raya Merry Christmas ni, dia pula lebih daripada orang Kristian. Dalam rumah dia ada pokok, padahal dia orang Islam, dia pula pakai topi. Awak kalau ada kawan awak yang bukan Muslim, pergilah, tapi kekalkan identiti Muslim, kerana jelas Allah Ta'ala sebut lakum dinukum waliyadin. Maka taat itu datang dulu. Kita dah yakin. Sebab itu pasal apa mereka boleh join mana? Pasal tak taat, mereka tak faham. Kalau awak taat dengan Islam, niscaya awak semangat mempertahankan Islam. Jadi tahun baru ni saya minta lah, lepas ni tak adalah orang Muslim yang buat. Kalau orang bising lagi bila sambut Merry Christmas, bukan sebab orang Islam tak ada kerja lain, kerana dalam diri kita ada semangat Islam, sensitif. Bila tuan-tuan bising urusan agama, maksudnya dalam diri tuan-tuan ada nilai agama. Allahu Ta'ala alam. Kasih ucapkan kepada Ustaz atas penerangan yang telah disebutkan sebentar tadi. Sila tajuk kita ulangi Ustaz.
Tapi sebenarnya tajuk tu dah bagi banyak kawan saya bagi Ustaz. Jadi saya pun dalam pilih tu terpilih yang ini tu Ustaz. Jadi tersilap pula. Jadi tak apalah Ustaz. Sebab kita tak tahu daripada perspektif Ustaz tu sendiri. Jadi Ustaz kuat suara ni boleh minum Ustaz? Boleh. Dah siap buka lah Ustaz. Jadi kita balik pada sini pada Ustaz Masri. Ustaz Ahmad Munawir bin Saudin. Saya dengar cerita Ustaz dah berapa kali kena tukar Ustaz? 7 kali Ustaz. Baru ni saya tengok FB Ustaz. Ustaz diraihkan dalam satu majlis. Lepas ni pergi mana Ustaz? Tak ya. Tak ada mana pun kat Ipoh. Okey Ustaz. Jadi kita ni azam tahun baru ni boleh katakan tiap-tiap azam tahun Hijri, tahun Masih dan sebagainya memang kita azam. Tak kira lah. Kalau tahun Hijri lebih kepada keakhiratan. Kalau Masih ini ada juga akhiratnya kerana ada yang jenis dunianya dan sebagainya. Jadi saya nak minta lah pendapat Ustaz lah. Apakah tentang azam tahun baru ni daripada Masih atau Hijri dari sudut agama kita sendiri Ustaz? Nak bagi tahulah yang Masih ke atau Hijri dan sebagainya. Ramai orang berazam sebagainya. Tak kira apa azam pun kadang 2 minggu Ustaz. Lepas tu hilang. Jadi bagi pendapat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Terima kasih kepada moderator yang hebat malam ini, Ustaz Azhar. Lama tak berjumpa dengan Ustaz Azhar dan juga warga Masjid Ar-Rahmaniyah Teronoh ni. Dulu selalu datang, Ramadan pun datang. Tapi sejak PKP apa lagi, macam-macam kena PK nak datang tu, sebab disebabkan oleh ancaman COVID-19 ini. Tak lupa juga kepada panel kita yang pertama, Adinda Ustaz Masri Aznan Al-Hajari. Dia kata sebab dia daripada batu berapa tadi Ustaz? Batu 20. Sebab batu dia namakan Hajari. Ayah saya daripada Parit. Nak gelar apa tu? Al-Pariti gemaknya. Tapi Parit kalau terjemah bahasa Arab dia jadi Khandak. Mungkin Ustaz Munawir Al-Khandaki. Jangan panggil Al-Landaki udah. Aku empuk dengan botol ni sekarang. Tak lupa juga kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada malam ini, dan juga 2 page yang buat live pada malam ini, iaitu page audio kuliah yang diwakili oleh abang Abang Abu Bakar Osman. Tuan-tuan, page audio kuliah ini boleh tengok satu Malaysia. Malah kalau ada dia punya coverage boleh tengok sampai luar negara Dan juga page syiar kuliah iaitu Abang Azizan Hassan. Ada 2 live hari ini. So yang Ustaz Masri sebut tadi secara live orang boleh tengok satu Malaysia. Termasuklah yang pakai baju Christmas tadi tu. Tuan-tuan rahmati Allah, soalannya cukup hebat. Saya pun tadi rasa macam tak hendak lah bagi pandangan, pasal Ustaz Masri dah bagilah bersemangat dia. Aku kalau ada orang bersemangat, aku kendor. Tapi kalau panel sebelah aku kendor, aku semangat. Dia terbalik, dia melawan tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, apabila disebut azam tahun baru ni, daripada mana datangnya? Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa kita tak kira umur kita start daripada tahun Hijri? Nanti datang Ma'al Hijrah, kita kena kira tahun umur kita ni berapa tahun. Ustaz tahu ke umur Ustaz mengikut tahun Hijri? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak ikut tahun takwim Hijri berapa dah umur tuan-tuan sekarang? Tambah 2 tahun Ustaz. Tambah 2 tahun dulu. Tambah 2 tahun. Ustaz Azhar tahu, aku tak tahu. Itulah masalah dia.
Sebab kita lahir-lahir dalam surat beranak ditulis tahun Masihi. Betul tak betul tuan-tuan? So hari ni 1 Januari 2021 kita tahu dah berapa umur kita sekarang. Umur saya rahsia. Biarlah rahsia, kata Datuk Siti. Tuan-tuan rahmati Allah, Syekh Abdul Nasir Al-Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, dia mengatakan umat Islam kena mendidik diri dan anak-anak ini dengan beberapa tarbiyah. Antaranya at-tarbiyatu bi'adatil hasanah. Mentarbiyah anak-anak ini, diri kita ini, isteri kita, ahli keluarga kita ini dengan tarbiyah. Dengan apa? Tarbiyah apa? Adatil hasanah. Apa itu? Kebiasaan yang baik. So kalau kita mengatakan masuk tahun Masihi ini, kita nak buat suatu motivation, satu motivasi, berazam untuk berubah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Apa dia tuan-tuan? Tahun 2021 ini aku berazam untuk berubah. Aku berazam untuk berubah sebagaimana yang disarankan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih daripada Umar Al-Khattab. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita itu bermula dengan niat. Ikut niat. Tuan-tuan nak berubah, transform to be a better man. Tuan-tuan nak berubah menjadi orang yang lebih baik ni kerana siapa? Adakah kerana tuan-tuan yang sudah berumah tangga tapi ada masalah dengan isteri sekarang ni? Contoh, orang Parit kata hidup rumah tangganya raban tebing. Oh, hari dibuatnya bergaduh, mencarut-carut tiap-tiap hari. Bila isteri ni minta, abang tolonglah belikan mi kari. Isteri minta dengan cara yang baik, dengan cara yang manja, abang, anja, ayang, boboiboy. Nak terberak dengarnya. Kita ni bengkel, tidak ada di sana kesepahaman, tidak ada mawaddah, warahmah, wasakinah, tidak ada. Kita tengkin isteri kita, makan, badan dah apa gajah. Tiba-tiba kita rasa insaf, datang dengar forum malam ni, kita pun kata, ya Allah, banyaknya salah aku, maka aku berazam mulai Jumaat hari ni 1 Januari ni, aku berazam to be a better husband. Berubah, transform, hijrah menjadi suami yang lebih baik. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa dia nak berhijrah kerana Allah dan Rasul, Allah akan bantu azam dia untuk berubah. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibha aw imra'atin yankihuha. Nabi beri peringatan yang kedua, kalau hijrah itu bukan kerana Allah dan Rasul, tapi kerana apa? Kerana keduniaan dunia, atau aw imra'atin yankihuha, dia kerana berubah sebab apa? Bertemu dengan janda. Janda ni nasihat abang, tak boleh buat apa itu orang rumah, sian akak tu. Abang, kita pun caya, kata orang sini, caya komare. Ya Allah. Tuan-tuan mati Allah, apabila itu niat kita berubah, kerana apa? Kerana seseorang yang kita cintai. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka azam kita ini, pertama, tak dapat pahala. Kedua, macam kata Ustaz Azhar tadi, ke laut. Apa maknanya? Angat-angat tai ayam ke tai kucing? Nasib baik betul. Saja nak test tu. Angat-angat tai ayam, lagi teruk kalau tai anjing. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bagi seorang yang hendak berhijrah,
Jangan kita menjadikan budaya barat. Ini disebut oleh Ustaz Masri tadi. Saya tertarik bila kata isu pakai baju Christmas. Ada orang kita yang sekular sikit otaknya mengatakan, liberal sikit mengatakan, what's wrong with that? Inilah masalah orang Melayu. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Semua tak boleh. Apa yang boleh? Ni ustaz-ustaz ni tambah yang berjambang apa Ustaz Masri ni. Ni tak boleh, haram. Bukankah kita nak menunjukkan apa dia? Orang kata satu persafahaman, Islam ini open minded, Islam ini agama yang menghormati agama lain. Saya tertarik bila Ustaz Masri mengatakan nak tunjuk hormat kita kepada agama lain, jangan sampai menyalahi akidah. Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum daripada segi ritual keagamaan dia, maka orang itu adalah daripada kaum itu. Jaga-jaga tuan-tuan. Oh, kahwin nak ikut adat orang bukan Islam, boleh ke tuan-tuan? Pagi, okey, aku terima nikahnya Rohaya, contoh, bukan nama sebenar. Ya, Rohaya binti dengan mas kahwinnya, okey. Belah malam pula resepsi untuk menghormati adat. Adat yang macam mana? Ini kata Syekh Allah Sya'alwan, al-adatil hasanah. Mestilah adat yang hasanah. Mak mana hasanah? Ya'ani mengikut Islam. Itba'ul awamirillah. Mengikut Islam, mengikut syariat. Bolehkah pagi kita pakai baju songket, baju Melayu, shake hand dengan Tok Qadi, aku terima nikahnya, malam kita keliling api. Boleh tak boleh? Keliling api, ada pula dia punya Tok Sami baca boleh tak? Yang ini ustaz-ustaz tegur berdasarkan kepada firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa dia? Tidak akan reda orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Nasrani, melainkan kita ini mengikut agama mereka. Apa maksud mengikut agama mereka? Hatta tattabi'a millatahum. Tuan-tuan, hari ini nak wujud satu masyarakat yang budaya pemikiran agamanya cacah merbah. Ni yang Nabi beri teguran, jaga-jaga umat Islam. Pagi beriman, petang menjadi kafir. Petang beriman, malam menjadi kafir. Sebab apa? Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, pemikiran kita apa dia? Jadi rosak akidahnya. Allahu Rabbi tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak berazam sempena tahun Masihi, tak salah. Asalkan azam itu mengikut hadis Nabi, mengikut Al-Quran, mengikut neraca yang telah diterangkan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, Al-Kayyishu man dana nafsa'u wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata Al-Kayyishu, orang yang cerdik itu siapa dia? The intellectual man. Siapa itu orang yang cerdik? Man dana nafsa'u, yang muhasabah diri. Ni tahun baru ni muhasabah lah. Muhasabah apa dia? Wa amila lima ba'dal maut. Apa dia? Kita punya ibadat ni okey tak? Agak-agak sampai bila kita hidup? Tuan-tuan, ada tak sini yang umur dah 85 angkat tangan? Takkan aku seorang ya? Ada tak sini yang 85? 84 ada. 80 lebih ada. Agak-agak boleh hidup tak sampai 90? Ada yang hidup? Tak ada tahu. yang hidup? 100 pun ada. 100 pun ada. Aku tahu kura-kura je 100 tahun. Jangan marah. Nabi kata orang cerdik tiap-tiap hari dia berazam. Tu sebenarnya bukan tunggu Happy New Year. No. Tiap-tiap hari sebelum tidur, qabla naun fakir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Muhasabah diri. Sebelum kamu dihisap di akhirat nanti, ingat tuan-tuan, sebelum tidur tu fikir, hari ni apa aku dah buat, masya-Allah. Ya Allah, hari ni 1 Januari 2021 aku dah masuk umur 50 tahun. Masya-Allah, masya-Allah. Agak-agak aku dah qada ke semayang yang lalu. Puasa yang tinggal zaman kita balik dulu, tuan-tuan, bukan semua lahir-lahir terus jadi ustaz. Kami yang ustaz ni pun lahir-lahir bukan terus jadi ustaz. Mengaji dulu baru jadi ustaz. Tuan-tuan yang bukan ustaz ni balik 15 tahun, ingat tak? Bapak-bapak dulu balik 15 tahun dulu, zaman John Travolta. Tahu zaman Travolta? Travolta tu, zaman John Travolta, tahu? Yang lagu Staying Alive, ha ha. Ingat tak zaman tu? Dengan seluar baginya, boleh simpan senapang dalam tu. Dengan kolar bajunya besar, dengan sikat di belakang, kasut Johnson tu, zip sampai ke atas. Saya ingat pak dara saya pakai kasut Johnson masa dia muda lah. Tiba-tiba zipnya jam. Kawan nak terberak pula tu kata. Jenuh aku pula bubuh lilin, tolong tarikkan pula zipnya. Tuan-tuan, ingat tak zaman tu? Ni zaman ibu-ibu di belakang sana, zaman Brori Marantika tu, zaman la 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 la. Ingat tak zaman tu? Ingat tak? Kita punya memori bawah pokok ketapang, ingat tak? Babak lupa menyampah aku. Naik motor punya berapat peluk, dagu letak kat bau, bibir ngunyap copen telinga. Berdebak langgar tiang LLN. Dulu LLN. Sekarang budak tak tahu tiang LLN tu apa. Sama lah dengan TMB. Ingat tak? Nabi suruh fikir benda tu, muhasabah balik. Puasa yang tinggal hari tu dah ganti ke belum? Solat yang kita tinggalkan dulu, culeh buat solat, dah ganti qada ke belum? Benda ni orang cerdik. Bersedia untuk kehidupan selepas mati. Wal ajizu, dan Nabi sebut golongan nombor 2, wal ajizu. Siapa tu? Orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang tak cerdik. Apa dia? Iaitulah orang yang man atba'a hawahu, yang mengikut hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, lalu dia berharap, I hope, I wish Allah will forgive me. Aku harap Allah Ta'ala ini mengampunkan dosaku. Macam mana Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa? Sambil pakai topi Christmas, baju Christmas, sambil menyanyi jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Kemudian Allah, ya Allah, ampunkan dosaku. Bolehkah macam tu? Bagaimana tuan-tuan Allah nak mengampunkan dosa kita, tuan-tuan? Wa tamanna 'ala Allah, kata Nabi. Bagaimana Allah nak mengampunkan dosa sedangkan maksiat itu masih kita lakukan, masih kita berjudi, masih kita berzina, kita tak bertaubat pun. Tiba-tiba mengharapkan, Allahumma ya Allah, ampunkan dosaku. Beraya-raya, meracuk-racuk, keluar air mata, melejeh-lejeh, hingus ni, aliwang ni. Bolehkah Allah ampunkan? Pasal apa? Kita masih melakukan maksiat tu. Itu yang ada cerita. Akhirnya Ustaz Azhar, orang pergi tikam 6 ekor. Bukan orang sini, bukan orang Terengganu. Dia cerita, Korea Selatan dia cerita ni. Tikam 6 ekor. Tuan-tuan, dia mimpi. Satu mimpi tu ada orang tua, janggut putih, jubah putih, kenin putih, semua putih lah, datang bagi 6 ekor. Dia kata, ini mesti wali Allah. Weh, wali Allah tak nyuruh orang berjudi. Habis siapa orang tua yang pakai putih, janggut putih, topi putih, segala putih ni? Itu orang tua dalam filem Lord of the Ring. Bagi nombor, cantik nombornya. Dia pun pergi kedai ko, tikam. Nak balik daripada kedai ko tu, tiba-tiba masjid azan Allah. Ini cerita. Dia pun kata, singgah semayang dululah. Ini yang Nabi kata. Buat maksiat, kemudian tamanna 'ala Allah, mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dia. Judi, solat, tak boleh. Tak boleh campur. Dia pun pergilah masuk masjid, semayang. Tiket ni tadi, dia lupa tak letak poket bawah, letak poket atas.
Bila sujud, tiket ni terjatuh, kipas angin tiup. Bila kipas angin tiup, pergi makmum sebelah tengok nombor ekor. Kipas ni tiup lagi, pergi lagi sebelah, tuan-tuan. Yang sebelah tengok, cantik nombornya. Rupanya satu soft tu semua kaki ekor, tuan-tuan. Jangan marah. Bagaimana tuan-tuan dalam masa yang sama tuan-tuan mengharapkan ghufranaka ya Rab, Allahumma firli. Selalu kita dengar imam baca tadi pun, ya, imam masjid ada baca Allahumma firlana, ampunkan dosa kami ya Allah. Bagaimana Allah nak mengampunkan dosa kamu dalam masa yang sama kamu masih lagi berbuat maksiat? Itu bukan azam, itu bukan nak berubah, itu namanya angan-angan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Munawi di atas penjelasan yang panjang lebar tadi. Ustaz, di Teronok ni tak ada kedai ekor, Ustaz? Tapi judi haram dia. Kedai haram ni, jenis yang sembunyi-sembunyi ni, kan? Kalau nak pergi di Tergajah kot. Tapi sini insyaAllah satu Teronok ni tak main ekor ni, ya? Mudah-mudahan. Jadi itulah penerangan yang Ustaz boleh bagi kepada kita semua tentang azam tahun baru. Kita kena setiap hari berazam ni, azam untuk menjadi yang lebih baik daripada yang baik sekarang ni. Mudah-mudahan kita dapat mempertingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Ta'ala, itu yang sebaik-baiknya, ya? Dari saya tadi ada terbaca sebuah artikel Business Insider 2018 yang menyebutkan 80% manusia dah give up dari berusaha nak capai azam menjelang Februari. Maknanya 1 Januari dia berazam. 80% daripada yang 1%, 8% daripada mereka tu dah give up dah, tak capai dah menjelang Februari. Dan satu artikel lagi daripada Forbes tahun 2017 menyebut daripada 90% manusia yang berazam, yang ada azam lah tahun baru, tak kira apa lah, nak panjat gunung lah, nak naik bersikal lah, macam-macam. Hari ni nak kurus badan lah, macam-macam. Yang agama Islam, cara Islamnya lah, dia kata hanya 8% manusia yang committed dan berjaya mencapainya. 8% je, sikit no, tuan. Jadi daripada apa yang saya sebutkan tadi, soalan yang kedua lah kepada Ustaz Basri. Ustaz Basri ni sekarang gelung banyak, tak apa, ya kan? Kita pun tahu dia corner kot lain. Jadi tak apalah, ada seronok dengar yang perkara yang lain daripada sepatutnya. Jadi kenapa dan mengapa azam tak capai, Ustaz? Apa yang perlu kita lakukan dengan azam ataupun cita-cita tu, hasrat, keinginan yang baik tu supaya dimakbulkan? Cuba Ustaz bagi cadangan dan ulasan. Kenapa tak tercapai ni? Pasal apa? Kita ni tak ada semangat kuat ke? Jadi Ustaz sila beri ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkaitan dengan azam yang tak tercapai ni, sebenarnya kalaulah kita boleh kembali kepada saya kena kendor lah pasal Ustaz Munawi tu dia dah semangat dah. Saya pun minta Ustaz Munawi juga, kalau dia semangat saya kendor. Kenapa ni pun kita kena kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata. Wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu balah dengan satu benda, farudduhu ila Allahi war Rasul. Kamu kembalilah kepada Allah dan juga Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada satu cita-cita. Antaranya Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, yang selalu namanya pun Dr. Mujahid sebut. Saya sebutlah nama dia, tak apa ya? Tak apa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ni diutuskan untuk rahmat sekalian alam. Maksudnya cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun ada cita-cita. Apa dia? Iaitu nak mengislamkan kalau boleh satu dunia sebanyak mungkin. Itu cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni direkodkan di dalam Al-Quran, tapi tidaklah secara direct. Tetapi ada satu ayat yang selalu ustaz-ustaz baca. Saya ingat Ustaz Munawi pun pernah baca. Sini saya ni, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi sebelum daripada sampainya fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah tu, Allah Taala kata begini,
di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Muhammad, kamu bawa Islam ni dalam bentuk rahmah. Maksudnya cita-cita Nabi nak Islamkan orang sebanyak mungkin. Antara perkara yang Nabi sedih kerana dia tak dapat Islamkan bapa saudaranya. Ini disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibn Kathir yang saya ngajar dekat masjid ni. Yang mana bila dia tengok Abu Quhafah, bapa Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, dia sedih. Lalu Abu Bakar pun kata, kalau aku boleh tukar, aku nak tukar untuk bagi seronok ni wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi, sebelum Nabi nak ada cita-cita tu, Nabi bawa pendekatan ilmu. Kenapa orang gagal? Kerana tidak ada guide ilmu. Ini yang pertama. Allah Ta'ala datang, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Muhammad, kamu dengan sekeliling kamu bawalah dengan watak yang lembut, rahmah, yang bawa rahmah tu. Nabi SAW ni biarlah orang Yahudi tahu agama Islam ni samhah, agama yang tolak ansur, agama yang lembut, agama. Sebab itu sebelum kita nak baca Al-Quran, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh dia apa syadidul iqab, tapi tak bawa apa sifat Allah Al-Jabbar ke Al-Qahar, kerana watak agama kita ni adalah watak yang lembut. Maka Allah guide cita-cita Nabi. Cita-cita yang nak buat tu, pertama apa dia? Kena ilmu. Maka Allah Ta'ala ajar Nabi, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau cita-cita kamu nak berdakwah Muhammad, Islamkan seluruh jazirah Arab, seluruh bumi, arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam ni, pertama hang kena bawa watak yang lembut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, paling baik dengan keluarga dia, paling baik dengan sahabat dia, paling baik dengan adik-beradik dia, paling baik dengan semua orang. Sehingga kan sebahagian orang-orang kafir masuk Islam sebelum Nabi baca Al-Quran, dia masuk kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Quran, innama bu'ithtu utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan adab. Ada perbezaan antara adab dan juga akhlak, tapi saya tak mau bahas kat sini. Dalam kuliah nanti saya cerita pasal lari tajuk. Sebelum lari jauh, saya cut dulu. Ya, akhlak. Kerana akhlak Nabi, perangai Nabi SAW tu, Allah kata kalau hang nak tarik orang, hang bawa watak yang lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bawa watak yang cengeng, hei, macam tu, minta maaf lah. Marah orang, terkir orang. Contoh. Kerja ni tengkin orang, hei, kamu tak faham bahasa ke? Kita tengkin orang. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bawa watak yang kerah, kape, kira nak mengapi orang aja. Bila orang tanya entah berapa orang dah Islamkan orang, ana tak pernah Islam orang, PKP lah, alhamdulillah tu Malaysia nak kape lah. Habis satu kape di Malaysia. Satu Malaysia di kape kan. Islam tak pernah, PKP melambak-lambak dah. Alhamdulillah ni kape, ni bid'ah, ni masuk neraka, ini khawarij, ni apa, habis semua dibagi orang. Saya luar sikit tajuk. Saya pernah jadi imam di masjid daerah Seri Iskandar tu. Dan satu orang budak pernah kata saya Syiah. Pasal saya khusbah kata wa ala ali Muhammad. Ali ni maksudnya keluarga. Ada beza antara ahli dan juga ali. Al-Quran ni dia dakik, dia detail dengan saya. Ada beza antara ahli. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait dengan alal bait. Berbeza. Tak apa dalam kuliah saya cerita. Sekarang melencok lagi orang. Bila saya kata wa'ala ali, ali itu maksudnya keluarga yang ada hubungan darah. Bukannya Ali, Sayyidina Ali. Tiba-tiba dia kata Ustaz Masri sebut Sayyidina Ali. Dia kata Ustaz Masri Syiah. Bapa, tak pasal-pasal kena Syiah. Pada saya lah orang yang paling kuat di Perak Tanah membentangkan kerja tentang sesatnya Syiah. Tak pasal-pasal saya kena Syiah. Maka Nabi ni, dia bawa Allah Ta'ala ajar dia. Kamu ada azam nak dakwah orang, tapi pendekatan kamu macam apa? Macam Abid Liu bawa. Saya sebut nama boleh ya? Ustaz Abid Liu. Dia bagus bawa dia. Dia
dalam Islam ni tuan-tuan, ada beberapa orang, ada beberapa amalan Islam suruh tunjuk. Quran kata in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kamu kadang-kadang kamu kena tunjuk perbuatan baik kamu. Bukan tunjuk tu masuk tunjuk riak, tunjuk tu tunjuk contoh tauladan. Saya bapa, saya kena tunjuk dekat anak saya sembahyang. Bukan saya sorok-sorok dalam bilik padan muka ambil orang sesat katanya. Takkan saya macam tu. Pengurusi masjid mesti kena tunjuk contoh kalau di sedekah, di tabung dia masuk RM10. Barulah yang malai masuk RM10. Tidak ada yang RM1 je. Maka pemimpin kena tunjuk, ustaz-ustaz kena tunjuk, bukan tunjuk tujuan riak. Tunjuk supaya jadi contoh tauladan. Tunjukkan agama Islam ni lembut, agama Islam ni lebih kepada kemanusiaan, tolong. Sampai berapa banyak orang Islam, berapa banyak orang tengok, ya Allah, Masya Allah, bagusnya. Dulu waktu saya budak-budak dulu, bila saya sekolah rendah pengurusi Ustaz ya, kamu bila nak jadi kaya, kamu nak jadi macam mana? Dia kata, kalau aku kaya, aku nak beli Ferrari, aku nak beli Mustang, apa semua. Mustang. Macam itulah yang kaya. Anak murid saya ngajar SK, tak payah sebut lah. Saya ngajar sekolah rendah. Sekolah rendah, sekolah kebangsaan lah, cikgu kerajaan. Bila saya tanya anak murid saya, cita-cita kamu kalau kamu kaya? Saya nak jadi kaya. Saya nak jadi macam Abid Liu, dia kata. Maksudnya kaya dan nak tolong orang. Maksudnya jadi dulu, khusus zaman saya, kaya nak beli kereta besar. Sekarang dia lain. Kaya nak tolong orang. Saya kata, Masya Allah. Ini contoh tauladan yang Nabi ajar. Ada pada seorang, dia bukanlah ustaz pun, dia bukanlah ilmuwan, tapi dia pendakwah yang hebat. Lebih hebat daripada saya dan ustaz-ustaz yang lain. Diislamkan ramai orang. Saya tak pernah islamkan orang lagi. Padahal dia baru masuk Islam. Saya dah lama lahir jemuk dah Islam dah. Hebat Allah bagi dia akhlak dia. Maka Nabi dia bawa macam tu. Kalau kamu nak, kamu bawa watak yang lembut. Nabi kata, walau kunta faddan, kalau kamu keras qalbi lan faddu min haulik, nescaya orang lari daripada kamu. Maka dalam Islam, kalau kamu nak buat azam, pertama mesti kena ada ilmu. Kalau awak nak kurus, minta maaf pasal saya kurus, dulu saya pernah kurus. Dulu saya pernah kurus, saya pernah berat sampai 80. Sekarang dah naik dekat 100 boleh lah. Sebelum saya nak kurus, Tuan Pengurusi Ustaz, saya kena ada ilmu. Saya mengaji dengan coach, saya belajar tentang kalori, saya belajar tentang pemakanan, saya belajar tentang protein, saya belajar tentang high intensity interval training, saya belajar tentang apa cardio, saya belajar tentang berapa kadar kehidupan jantung, saya belajar tentang macam-macam lah, tentang senaman, macam mana whey protein ke, muscle ke, hatta saya belajar sampai tentang cucuk-cucuk ni. Cucuk-cucuk ni, hormon testosteron. Sampai kadang-kadang dia ingatkan saya ni cikgu pendidikan kesihatan ke, saya ambil tahu semua benda. Sebab itu dalam azam, key yang pertama, kalau awak nak berjaya, mesti dengan ilmu. Allah Ta'ala ajar Nabi, kalau hang nak berjaya dalam dakwah, hang kena bawa watak lembut. Itu ilmu lah. Kalau Nabi kira melempang orang je lari keliling orang. Maka Nabi bawa watak lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kerana sifat manusia tu lebih gemar bertolak ansur. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bawa kasar dan faddu min haulik, orang sekeliling kamu akan lari. Fa'fu anhum, lepas itu hang beristighfar kepada Allah Ta'ala. Wasyawirhum fil am, dan bermesyuaratlah. Fa idza azamta, barulah datang ayat tu. Maksudnya ilmu dulu. Dah mengaji ilmu, katalah awak nak kurus, awak kena ada ilmu kurus. Kalau awak nak berniaga, awak kena belajar ilmu berniaga. Kalau awak nak bercakap tentang urusan agama, awak mesti belajar agama. Awak tak boleh jadi macam, dia kami sebaik, satu-satu lepas. Tiba-tiba awak cakap tentang agama Islam, sedangkan awak tak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu cakap satu benda yang kamu tak ada ilmu. Apatah lagi urusan agama yang ada kaitan dengan akidah. Boleh kufur. Akidah ni boleh batal. Sebab itu tuan-tuan, sebelum masuk Mekah, kadang-kadang mereka bagi perkara-perkara yang membatalkan akidah. Maka Allah Ta'ala cakap, jangan kamu cakap satu benda khususnya bidang akidah tanpa ada ilmu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basar, hang punya penglihatan, wal fuad, hati kamu, kana anhu mas'ula, akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Nampak tak? Maka mesti kena ada ilmu.
Kalau awak nak diet, awak kena ada ilmu diet. Kalau awak nak kaya, ada kena awak. Kalau awak nak berdakwah, belajar dakwah. Saya pun tak pandai walaupun saya tafsir dakwah, tapi tak pandai nak dakwah lagi. Kena belajar duduk dengan orang yang pernah Islamkan orang. Siapa Wang Firdaus Wang apa. Saya kena tanya macam mana cara nak berapa bermuamalah dengan orang bukan Islam. Apa pendekatan saya. Terus saya nak kata Islam betul ke, ataupun tanya agama daripada dulu. Semua kena belajar. Kebanyakan orang yang gagal dalam azam dia kerana dia tidak ada ilmu. Dia main bantai aja. Saya berapa banyak orang yang dia nak diet tapi dia tak belajar. Saya tak makan nasi ustaz tapi bantai tertarik. Mana mahunya? Antara cara nak turun berat badan mesti kurangkan gula dalam badan, ataupun jangan bagi insulin tu terangsang dengan gula. Nasi ke apa, banyakkan protein. Itu ilmu lah. Dia tak makan nasi tapi dia bantai tertarik. 3 minggu lepas tu kencing manis, mati. Contohlah. Maka tidak ada ilmu. Saya tak makan tak, saya pergi bantai tertarik. Memanglah kurus, tapi kurus kencing manis buat apa? Maka mesti kena ada ilmu. Jadi sebab itu saya bawa stevia ni, jadi saya nak keluar. Jadi maka dengan ilmu itu barulah datang azam ta usaha. Masalah kita hari ni ialah pemalas. Pemalas ni saya tak boleh buat apa. Sehingga kan Nabi, kalau mak saya panggil penyakit M lah, Malas. penyakit M, malas. Sampai penyakit pemalas ni, sampai Nabi ajar doa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya bacalah hadis dia. Allahumma inni a'udzubika minal harmi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada penyakit nyamuk dan sedih je, tak kerja. Kira sedih. Orang tegur sedih, orang hari Christmas sedih, hari raya sedih. Raya ni sepatutnya kita seronok. Orang Melayu dengar lagu dendang perantau. Patut hari raya ni. Tapi itulah, hari raya ni orang Melayu ni, saya pun tak tahulah, mungkin pasal sinonim dengan lagu ni Allahu Akbar. Saya kalau dekat kampung saya lah Ustaz, dia memang orang panggil apa, semendayu-dayunya. Pagi-pagi itu Arab Ustaz, lain tak ada macam mana? Arab dia semangat sikit. Oh, semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti nak rayu pula Ustaz. Contoh. Contoh. Tapi kalau di kampung, bukan di kampung saya rakam ni, mati aku ni. Di kampung di England. Ini kampung nak balik kampung kena empuk pula. Di kampung di England. Pagi-pagi tu imam pun dengan sayunya, dia sayu. Sebelum pergi tu dia dengar lagu dendang perantau. Di hari raya, dia sedih lah. Sampai di masjid dia ambil mikrofon, dia grab mikrofon, dia tengok orang semua dengan sayunya, dia sayu. Patutnya seronok lah. Kita perang wa hazamal ahzab. Perang ahzab tu kan perang yang semangat. Dia pun takbir. Ini yang biasa saya dengar lah. Dan kadang-kadang ustaz dia kata, ustaz kalau boleh takbir hari ni ustaz, tolong takbir yang paling mendayu sampai kami menangis. Bapak, saya kata, patut kita semangat dan seronok. Disuruh saya sedih. Maka tu imam tu pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah. Contoh-contohlah. Baik saya masuk lagi, dia merapu tadi. Sedih tak kena juga. Maka Allah Ta'ala, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta berlindung daripada lemah dan kasal, pemalas. Kalau awak nak berjaya, awak mesti kena rajin. Kunci kepada kejayaan adalah rajin. Sebab itu dalam pepatah Arab kata manjada wajada. Saya pasal sebut kurus tu, saya pernah diet saya lah. Sebulan saya turun 10 kilo.
Saya diet pakai intermittent fasting lah. Kawan saya pun ada dekat sini. Saya tak tunjuk orang segan, tak ada orang. Satu sekolah dengan saya dulu. Dia tengok saya kurun, Ustaz, sebulan 10 kilo. Lepas tu saya bantai balik. Sebulan 10 kilo, 3 bulan 30 kilo. Lepas tu terkejut orang, bapak Mika kurus jadi muda balik. Dah kurus, bantai balik, gemuk balik. Kenapa? Rajin. Saya ikut strict. Coach kata jangan macam ni, saya ikut. Kita doa kepada Allah Ta'ala, kita ada ilmu, kita buat, kita tak pemalas. Kemudian last kali, fatawakkal ala Allah. Buat mesti kerana Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak kurus ini kerana Allah Ta'ala, aku nak sihat. Aku nak sihat ya Allah supaya aku senang beribadah. Ya Allah, tak kayakanlah aku ya Allah. Kalau kayakan aku dah mengaji ilmu ni Allah. Aku dah kaya ni Allah. Dengan kaya ni aku cipta peluang pekerjaan untuk orang lain, aku bantu orang-orang susah. Ya Allah ya Tuhanku, aku bagilah jawatan aku tinggi ya Allah. Kalau aku jawatan aku tolong orang-orang yang susah ya Allah. Kita mesti diikuti dengan tawakal ala Allah. Mesti kena ikat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu whole agama, macam orang cakap, semua benda nak kaitkan dengan agama. Korang ni penunggang agama. Sebab itulah bila kita mengaji agama, orang basic agama, iaitu hukum taklifi. Bila awak balik saja, keluar air mani ataupun keluar darah haid, awak terikat dengan hukum taklifi yang berlima tu. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Hatta setiap perbuatan kita, betul saya. Minum, hukumnya harus, saya minum dulu. Hukumnya harus, saya baca bismillah, jadi Ibadat. sunat. Saya minum sambil merungut, makruh. Saya minum sambil simbah hayat kat Tuan Pengurusi, jadi haram. Maka setiap perbuatan kita Allah Ta'ala ikatkan dengan agama. Dia ada hukum dia. Maka sebab itulah dalam azam tahun ni, key dia pada tuan-tuan, pertama mesti ilmu. Apa benda pun, jangan cakap tak akidah kalau tak ada ilmu. Jangan cakap tentang perubatan. Awak makan ubat ni, mati orang tu makan. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi. Apa Nabi kata, qatalahumullah. Dia perang, kepala dia luka. Boleh sikit lagi Ustaz? Boleh ya? Okay. Sikit lagi. Kepala dia luka. Dia tanya dekat orang ni. Dia kata dekat sebahagian sahabat yang lain, dia kata, aku kepala luka ni, dah hadis ni sahih. Saya dalam apa disebutkan dalam apa namanya Syiar A'lamin Nubala kalau tak silap saya. Tapi hadis ni sahih. Saya baca dekat Syiar A'lamin Nubala. Dia kata kepala dia luka. Dia kata macam mana nak kena mandi wajib ke? Patutnya sakit kan? Dia kata kena mandi. Sahabat-sahabat lain mandi mati dia. Sampai berita kepada Nabi, faghadaba ghadban syadiban. Nabi marah. Nabi kata qatalahumullah. Kamu bunuh dia, Allah bunuh kamu ke akhirat nanti. Maksudnya apa? Hang tak tahu jangan cakap. Tak tahu pasal perubatan, dengar. Saya tak tahu pasal perubatan, saya tanya doktor. Saya tak boleh pandai-pandai. Awak kalau tak tahu pasal agama, jangan pandai-pandai lah cakap pasal agama. Pakai baju Christmas boleh tak boleh. Awak tanyalah Ustaz Mufti. Itulah endingnya. Jadi keynya apa dia? Nak berjaya mesti kena ada. Saya pernah berjaya dalam hidup saya lah, kuruskan badan lah, pelajaran apa semua. Pertama mesti kena ada ilmu. Kemudian mesti kena rajin, azam, sungguh-sungguh, jangan malas. Kemudian fatawakkal ala Allah, ikat kerja kita dengan Allah Ta'ala supaya tidak menjadi kejayaan kita tu sebagai istidraj. Maksudnya lagi hang jaya, lagi hang, maksudnya kalau nak kaya, lagi kaya, lagi tak datang surau, lagi badan fit, lagi pakai ketat. Dulu pakai elok je, sedap badan slim, ketat. Saya ada satu orang tu lah, dulu dia ni sejak badan dia sado, dia pakai seluar, nampak dia punya tu ketatnya. Minta maaf, saya nampak, saya tegur, saya nampak, kata dia pun tekan balik. Ini istidraj. Pasal apa? Hang nak berubah tapi tak ikat dengan Allah Ta'ala. Itu sahaja daripada saya. Allah Ta'ala alam. Jadi apa yang Ustaz sebut tadi, kalau kita azam kita nak tercapai, antaranya kena ada ilmu lah Ustaz ya. Jadi kemudian kita berazam pada Allah Ta'ala, jangan malas-malas, jadi orang yang rajin. Kita hari ini di ahli forum kan, dengan dua ahli forum yang suaranya sangat lantang di negeri Perak ni. Ya, Alhamdulillah. Jadi untuk soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir Ustaz sebelum lepas ni nanti, saya mohonlah ada satu atau dua soalan. Satu soalan cukuplah untuk tanya kepada mana-mana ahli panel. Jadi kalau tak ada ahli panel jawab, saya akan point mana-mana ahli panel yang sesuai lah untuk jawab untuk soalan tersebut. Jadi Ustaz, dalam surah Az-Zariyat
ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi apakah sebenarnya Ustaz tugas kita sebagai khalifah Allah berpandukan kepada Al-Quran yang saya bacakan tadi ini, termasuk azam-azam kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap tahun, sama ada masih ke, sama ada hijrah ke dan sebagainya. Jadi nak matching dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, soalan yang diberikan kepada saya berkenaan dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu apa maknanya? Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk liya'budun, mengabdikan dirinya kepada aku. Obedience. Maknanya apa tuan-tuan? Kehidupan kita ini semuanya berkaitan sebagaimana kata Ustaz Masri tadi dengan 5 hukum ni tadi. Kita tak boleh menyatakan saya nak bebas daripada Islam. Tak boleh. Kerana apa? Kerana liya'budun ni maknanya kita hamba Allah. We are the slave of Allah Almighty. Bila nama slave, hamba kita terikat dengan peraturan Allah. Dan kalau kita mengatakan no, aku nak bebas daripada peraturan Allah, aku nak hidup secara radikal, secara sekular, secara macam-macam hari ni, maka ini yang dinamakan rosaknya akidah, terputusnya akidah, ataupun tidak sempurnanya iman. Tentara mati Allah, soalan ini cukup hebat. Apa tugas kita sebagai hamba Allah kalau nak berazam, nak berubah tuan-tuan? Nabi ada memberi suatu panduan. Sabda Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in khisalin. Kaki anak Adam ini di akhirat besok takkan lepas. Takkan lepas nak masuk syurga melainkan ditanya tentang 4 perkara, arba'in khisalin. Yang pertama apa kata Nabi? Ingat tuan-tuan ya, kalau nak berazam tolong ikut dia punya, orang kata, piawaian ini. Yang pertama apa akan ditanya tuan-tuan? An umrihi fima afna. Umur kita, apa kita buat dengan umur yang Allah bagi. Kita tuan-tuan hari ini berumur lebih kurang 60 tahun, 61 tahun. Ada yang pencen 60, Allah bagi extend umurnya sampai 10 tahun, 70 tahun masih ada lagi ni. Apa kita buat? Tuan-tuan mati Allah, di kampung Manjui, ayah saya orang Parit tapi diberi tanah di Manjui, di tentera dapat tanah di Manjui, jadi kami duduk lama di Ipoh di Manjui. Pernah masjid di Manjui ini memberi suatu teguran. Apa teguran dia tuan-tuan? Berkenaan adanya kedai yang menayangkan wrestling. Dan orang yang tengok wrestling ini banyaknya warga emas. Daripada pagi order secawan kopi, makan pun tidak, duk tengok wrestling sampai ke maghrib. Semayang Jumaat pun tak pergi, semayang fardu lagi lah tak pergi, duduk tengok wrestling ni. Pasal apa? Seronok. Pasal apa? Haji, oh enjoy nampak tengok wrestling? Nampak macam mana Ustaz? Dah tak ada kerja, dah pencen. Atau dah pencen tengok wrestling lah ya? Itu je yang ada. Rugi. Allah akan tanya ni, apa yang kamu buat dengan umur yang aku bagi? Patutnya kamu, saya kata tadi, qadakkan solat, bertaubat, dosa-dosa kita yang lalu zaman John Travolta tu, zaman naik Vespa tu. Kalau zaman saya, zaman rok kapok dulu, rambut panjang, kutu boleh buat rumah flat atas kepala tuan-tuan. Tak mandi tu rok. Tanya Ustaz Azhar, dia biasa tak mandi dulu masa zaman rok dia dulu. Saja gurau je, jangan marah. Ingat balik tuan-tuan, kita akan ditanya tentang umur kita. Wa an syababihi fima abla. Kita dia akan tanya tentang nombor 2, an syababi.
Ulama hadis mengatakan an syababi bimana an quwwatihi atau an sihhatihi. Allah akan tanya masa muda dulu buat apa? Tentang kesihatan. Masa kita muda belia sihat ni, orang-orang muda belia-belia depan ustaz ni. Alhamdulillah di sini ada orang muda yang datang kuliah ilmu, forum. Alhamdulillah orang India kata nalai rekek super. Tapi ada dah orang muda teronoh ni yang tak datang malam ni? Semalam tuan-tuan, bukan semalam, subuh tadi, sorry, saya pergi kuliah subuh dekat Manjui, kampung Datuk Ahmad Said Tambahan 2. Saya daripada Pasir Putih nak pergi ke sana, sampai traffic light dekat Pantai Puteri tu, saya tengok ada geng budak muda. Bayangkan tuan-tuan, pukul 5 lebih, dalam 5.20, geng budak muda ni dia race naik motor. Dia tunggu lampu tu hijau. Rupanya lampu tu jadi tanda pelepas. Saya kata sudah, apa pula ni? Merah, kuning. Bila kuning tuan-tuan, lagi kuat ke depan ke belakang. Bila hijau dia green light. Ni golongan-golongan ni Allah tanya. Dulu masa muda buat apa? Merempeh, ya Allah. Mati pun kenapa? Aksiden, langgar tiang iklan. Bila polis datang tengok, Allah, polis kata, polis trafik kata, pegang penyiasat, Allah kesian. Kawan-kawan mak rempik ni tak kesian, dia mah gelak, macam bahagia. Pegang penyiasat kata, kenapa ni kawan kamu mati? Apa kata dia mah? Alhamdulillah, matinya di jalan yang lurus. Memanglah tak ada kona jalan tu, lurusnya tentang risnya pasal. Kita akan ditanya masa muda tuan-tuan, memoras balik masa tuan-tuan muda-muda dulu mana lepaknya. Apatah lagi walaupun sudah tua lagi teruk. Kalau muda tak ada kita nak ingat, nak bertaubat, nak cari ilmu, apatah lagi sampai tua tak bertaubat, lagi teruk. Seorang sahabat di Selangor, Pak Kuasa, tangkap seorang Pak Haji pakai baju batik. Mana lepaknya? Kelak dandut, zaman dandut tengah meningkat melonjak hari itu. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Aku benci Pak Haji. Sahabat cerita di Selangor. Bila tangkap, tanya Pak Haji ni, Pak Haji, kenapa datang sini? Umur dah warga man ni, patut duduk di masjid. Duduklah di masjid Ar-Rahmaniyah. Ini pergi kelab dandut. Mak Haji tahu dah. Shh, jangan bagi tahu Mak Haji. Pasal apa datang ni? Tak malu ke cucu dah amal ni? Kubur kata mari, rumah kata pergi. Apa alasan dia? Dia kata, ni sahabat cerita Mak Kuasa. Apa kata dia? Sejak saya menari dangdut dengan GRO ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah, gaut saya sudah hilang. Ya Allah. Ada orang gaut kat sini? Ada. Terang. Orang Pari kata terang lah. Pergi nari tengok. Tapi kalau bini dapat tahu, takut hilang kaki tu pula. Wa an malihi, Allah akan tanya, kata Nabi yang ketiga apa dia? Wa an malihi, kata ni saja Allah tanya dua benda pula. Beranak lagi dua. Apa dia? Min aina tasama, daripada mana kamu ambil kata tu? Halal ke, haram ke, rasuah ke? Jangan pula azam tahun ni, saya berazam 2021 saya akan makan rasuah lagi banyak. Jangan. Salah azam tu. Saya berazam 2021 ni saya akan jadi scammer yang berjaya, menipu KWSP orang. Kan lepas ni boleh keluar 10,000 kan. Wa fima anfaqa, ke mana kita belanjakan duit tu? Bila minta sedekah, kita merungut apa Qarun. Qarun kata apa dia? Betul yang aku dapat bukan kerana apa? Kenapa Allah bagi? Bukan kerana apa? Kerana aku pandai mencari. Ini di antara kelebihan aku dalam mencari duit. Kita marah bila Ustaz Azhar mengumumkan
Wajib memerlukan amplifier dan mikrofon baru. Kita marah. Rosak sesaja mikrofon ni. Atau mana idaknya jemput Ustaz Masri, Ustaz Menawir. Semua tu suara bassnya kuat. Pecah habis. Kami juga kena fitnah. Oh, kalau bila nak bagi derma, kita kata pasal apa? Kalau dah tak mampu buka tahfiz, buat apa buka? Qarun. Adik beradik Qarun. Kalau dah tak mampu buat ni, buat apa buka? Miskin, orang miskin, jangan meminta-minta je. Berdikarilah. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh berdikari macam kita. Allah bagi rezeki. Rezeki yang lebih Allah bagi kat kita, kita jadi kaya. Itu satu ujian. Kena ingat, kalau tak tahan, jadi Qarun. Apa berlaku pada Qarun? Ditenggelamkan dalam perut bumi. Nak jadi macam tu. Dan yang terakhir, tuan-tuan, wa an ilmihi wa ma'amila fihi. Yang keempat, ya, Allah Nabi sebut apa dia? Allah akan tanya tentang ilmu. Malam ni tuan-tuan akan dapat menjawab di hadapan Allah. Bukan saya bodek. Malam ni insya-Allah depan saya ni, bila di hadapan Allah nanti boleh jawab dah tentang ilmu. Tuan-tuan boleh jawab. Kenapa? Sebab saya sudah pergi mengaji kuliah maghrib dengan Ustaz Masri, dengan Ustaz Azhar. Ya, saya pergi forum, ya Allah. Benarkah wahai malaikat kiraman katibin, raqib atid, betulkah? Ada tak dicatatkan? Allah Maha mengetahui. Tapi Allah saja nak tanya ni pada malaikat supaya kita yang dengar ni tuan-tuan beriman betul-betul. Ya, ya Allah, mereka ini datang pada hari Jumaat 1 Januari 2021, datang ke forum agama mendengar ilmu. Selamat kita tuan-tuan. Allah kata masuklah syurga daripada mimbabil ilmi, pintu orang yang menuntut ilmu. Tak ada ke? Hadis saya baca mula-mula tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari jalan, yang jalan itu membawa dia kepada ilmu, sa'alallahu ta'ala lahu. Ada yang riwayat mengatakan bihi atau kamakal, Allah permudahkan baginya menuju jalan, menuju ke syurga. Make an easier way to the heaven. Tak nak ke tuan-tuan? Datang malam ni bukan rugi. Kena betulkan niatnya. Dapat makan lagi tak? Tu yang aku nak tanya tu. Pasal apa datang ni? Ada makan apa malam ni? Makan nasi tu kan? Nasi, lauk? Ikan ayam tu kan ni? Oh, ikan ayam. Ada orang tuan-tuan, bila pengerusi umumkan, jangan lupa kita akan buat forum. Tak habis pengerusi umumkan, ada yang bertanya dah, apa makannya? Soalan. Teman kalau kandang, teman datang. Tapi kalau setakat bihun, boleh belah lalu. Terhormati Allah, dengan ada ilmu ini kita belajar dapat yufarriqu bainal haqqi wal batil. Kita dapat membezakan di antara halal yang benar dan yang batil, yang halal dan yang haram. Hari ni tuan-tuan, remaja kita cukup keliru identiti dia. Masalah tadi sambutan Christmas, masalah-masalah berkaitan akidah. Dan saya tuan-tuan biasa ikut pengakuasa menangkap pondan. Ni lagi teruk. Golongan yang mistaken identity ni, golongan yang dia keliru dengan identiti dia, lelaki ke perempuan. Sedangkan disebut oleh Nabi dalam hadis, Allah melaknat bagi lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. Laknat. Tapi hari ini tuan-tuan, ada yang berfikiran liberal mengatakan, come on man, berilah mereka peluang hidup bersama kita sebagai rakyat Malaysia. Boleh ke tuan-tuan kita benarkan? Kami buat kuasa tangkap pondan bukan senang tuan-tuan. Bila nak ngepung tu, kepung tu, mana mau lari? Demo punya bunyi tu macam perempuan sebiji. Jangan. Bila time nak cekoh, tahu cekoh tu orang pakai, aku nak cekoh, udah taradut, udah keliru, confused. Jantan ke betina ni? Tengok apa macam betina. Ya Allah tuan-tuan, cantik ya. Pondan ni, bukanlah aku memuji pondan ni dah. Bukan bermakna aku gairah dengan pondan ni dah. Tema punya make up tu pun 3 layer, budak muqaddimah, budak mutawasitah, budak sakaratul maut. Dengan eyeshadow, bulu mata melentik, bulu mata palsu, bibir apa ikan flower on gincunya.
Bila nak pegang rasa, betul ke jantan ke betina ni? Otak-otak lama dah pencen dah buat rasa. Dia kata apa? Syah, cekor je, jantan. Apa betul tuan-tuan, bila pegang tu baru tahu jantan. Masa bila? Bila dia merontor tu, keluar suara jantannya, sakit berbodoh. Apa dah berlaku masyarakat kita tuan-tuan? Maka berazamlah tuan-tuan, kalau ada di antara masyarakat kita begitu berazam untuk kita ubah, cegah, kerana 4 perkara yang Allah Ta'ala, yang Nabi kata Allah Ta'ala akan tanya di akhirat. Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada AJK pengurusi masjid, AJK masjid. Terima kasih kepada Ustaz Azhar yang menjemput saya kemari. Terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudi datang mendengar dengan sabar. Dan terima kasih kepada 2 page yang tuan-tuan boleh tengok lepas ni ulangannya balik untuk malam ini insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada penjelasan yang panjang lebar daripada Ustaz Ahmad Munawir bin Salahuddin. Jam pun dah menunjukkan 9 suku. Saya kata tadi nak ada buka soalan, saya rasa tutup dah soalannya sebenarnya kan. Sebab pertamanya malam pun dah larut dah Ustaz kan. Jadi Ustaz pun cerita Ustaz nasi tadi, jadi saya harap kita tutup dah kita punya forum perdana pada malam ni. Ada soalan? Asal soalan, jadi pengusi nak tanya soalan Ustaz. Jadi kita tadi dah suruh dia tanya, tapi memang betul dia nak tanya. Okey, silakan Ustaz. Tak apa, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pemimpin zaman sekarang ni, yang pada miskin jadi kaya. Pemimpin zaman Rasulullah, para sahabat, mereka kaya jadi miskin. Kenapa jadi begitu Ustaz? Itu soalan saya. Minta dua-dua dependent jawapan. Dua-dua ke satu? Dua-dua. Cik Masri. Baru depan Ustaz tengah ni jawab ni. Boleh jawab tak? Soalan ni memang bunuh diri soalan ni. Saya dah lah kabur, saya penjawab awam. Aduh, jangan. Alhamdulillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Al-Imam Ibnu Kathir menyebutkan tentang beberapa orang sahabat yang dilantik menjadi memegang jawatan, dia jadi miskin. Antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang saya ajar dekat masjid ni. Tentang Abu Bakar bila dia lantik menjadi khalifah di tempat yang namanya Thaqifah Bani Sa'idah, apabila dia lantik, dia terus meninggalkan perniagaan dia. Kemudian pada waktu itu, zaman tu tidak ada lagi diberikan sistem gaji. Lalu dicadanglah oleh beberapa orang sahabat, iaitu Umar bin Al-Khattab dan antaranya Ubaidah Al-Jarrah, supaya digajikan kepada namanya pun Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu, zaman tu, orang-orang Islam mereka begitu amanah. Orang Islam, kalau tuan-tuan bukanlah spesifik tepat ya, tapi kalau tuan-tuan nak bayangkan suasana di zaman Nabi SAW beribadah seolah-olah macam di Mekah dan Madinah. Itulah kalaulah nak dibandingkan. Bila diteronoh, saya bukan kata orang teronoh, orang tak lepas pula saya keluar sini. Orang teronoh, kalau azan dia pun buat tak tahu dia. Dia tak ada suasana ibadah macam tu, tak ada. Tapi bila di 2 tempat yang Allah Ta'ala jaga, iaitu Mekah dan Madinah, bila dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang berebut-rebut turun, hayya 'alas salah, orang turun semayang. Bi'ah dia tak? Bi'ah dia, suasana dia lain, dia suasana ibadah. Hatta saya pun kalau bila pergi di Mekah, saya mutawif. Tu pasal baju pun baju mutawif tu. Malas tiram-tiram sebut lantaknya. Saya mutawif. Bila saya pergi Mekah, dia recharge balik semangat apa semua. Balik tu jadi rajin. Dia rajin, orang terkejut. Bapa rajin tu.
Betul lama lepas tu kendor lah. Kerana apa? Ya? Kerana semayang. Sebab apa saya kata semayang? Bukan saya kata pemimpin sekarang tak semayang. Pemimpin sekarang tidak mendapat solat khusyuk. Nampak Kerana solat khusyuk tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Saya sebut Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagi orang yang tak mengaji tafsir, dia tak tahu fahsya' dan munkar adalah dua benda yang berbeza. Sebab itu bila orang yang bila saya cerita sebelum ni, dia kata semua agama mengajak kepada kebaikan. Betul. Sebab dalam agama lain jahat itu adalah jahat. Dalam Islam jahat tu ada dua, fahsya' dan munkar. Dan Tuhan separatekan dua tu, dia berbeza. Maka Allah Ta'ala kata barang siapa yang salatnya khusyuk, Allah Ta'ala menjaga diri dia daripada fahsya', iaitu kejahatan pada mata manusia yang tak perlu datang agama pun kita tahu dia salah. Pendek Apa dia contohnya? Macam mencuri, tak perlu datang Quran pun kita tahu salah. Merompok, tak perlu datang Quran pun kita tahu dia salah. Contohnya kahwin adik-beradik, tak perlu datang Quran pun kita tahu dia salah. Satu lagi munkar, yang mana di sisi Islam dia jahat, tapi belum tentu pada orang lain dia jahat. Seperti minum arak. Minum arak dosa besar. Lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Semayang tak terima 40 hari. Tapi setengah agama menjadikan arak sebagai jalan beribadat. Minum wine hari Ahad ke, ada sebahagian tempat saya tak sebut nama lah, ajaran ni orang sensitif pula pasal direkam. Maka fahsya' dan munkar benda berbeza. Maka orang yang khusyuk ni macam mana? Ramai orang dia selalu kata yang dikatakan khusyuk tu bismillah, mata pejam-pejam, ngerut-ngerut. Itu bukan. Sebab itu Quran kata apa, wasta'inu bis sabri was salah. Kamu tolong menolonglah, sabarlah dalam solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu adalah besar bagi orang khusyuk. Orang khusyuk tu apa dia? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Yang mana dia serah diri kepada Allah Ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia tawadhu'. Lalu para ulama kata apa benda ni? Dia adalah terungkai dalam kata tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum, doa. Semayang ni dari segi bahasa adalah doa. Tadarru'an, serah diri, wa khufyah, rendah diri. Bukannya, sebab itu dalam tafsir Allahumma salli ala tafsir Durul Mansur kalau tak silap Ibnu Kathir, bila dia kata fawailul lil musallin, maka neraka-lah bagi orang yang semayang, yang lalai. Semayang yang lalai ini macam mana? Bukannya semayang yang Allah salli Allah, itu bukan khusyuk. Yang orang yang lalai adalah orang yang tak solat ala waqtiha. Bila azan dia buat lewat, buat tak tahu. Maka khusyuk lawan pada dia, iaitu orang yang serah diri, tu tadarru'. Bila dia dengar je azan Allahu Akbar, dia terus kedai tutup. Itu yang ada di Mekah, Ustaz. Dengar je azan Allah, ini Tuhan panggil, insya-Allah Allah panggil, bukan guru besar panggil ke? Kalau saya bos saya guru besar lah, bukan guru besar ke apa, Allah panggil Azza wa Jal. Dia terus letak pen. Yang ni ada kat Mekah ada, dekat sini tak ada. Minta maaf, kat Trono tak ada, kat Trono saya gurau tak dapat. Kat Trono tak ada. Apa sabarlah, awak berniaga dulu. Yang ini tak berlaku melainkan di Mekah. Bila azan dia letak, dia serah diri, tadarru'an, dia serah diri. Kemudian wa khufyah, dia rendah diri. Apa maksud dia? Bila dia masuk di rumah Allah, tidak dibesar melainkan siapa? Melainkan Allah. Sebab itu lafaz bila kita semayang Allahu Akbar, yang kita besarkan Allah. Tak boleh bila ada satu orang mana-mana datang ke masjid kita besarkan dia. Kita ada buat apa kata dia, maksudnya dalam masjid ni tidak dibesarkan sesiapa pun melainkan Allah Azza wa Jal. Tapi kalau awak besarkan orang lain, awak tak dapat khusyuk. Lalu para ulama kata yang dikatakan khusyuk itu adalah orang yang semayang pada waktunya, dan bila dia semayang dia rendah diri. Rendah diri bukan bermaksud hina diri. Ini sebahagian, kadang-kadang sebahagian tarikat sesat di Mesir disuruh kita hina diri. Ada perbeza, kata Al-Ghazali, perbezaan antara rendah diri dan hina diri. Rendah diri ni, kata Ihya Ulumuddin, kita nampak budak kecil
kita anggap dia budak kecil, walaupun amalan dia tak banyak tapi dosa dia sikit, aku lagi rugi. Itu maksudnya rendah diri. Dia nampak orang tua, oh panjang umur, mesti banyak amalan, aku kurang. Rendah diri, hina diri lain, aku bodoh, aku mangkuk ayun. Islam tak suruh hina diri. Islam ajar kita rendah diri. Bila awak keluar daripada masjid dalam keadaan awak datang pada waktiha, kemudian kita rendah diri, tawaduk, awak dapat solat yang khusyuk. Bila awak dapat solat yang khusyuk, maka Allah Ta'ala jamin lagi. Maksudnya kalau dia semayang khusyuk, maksudnya semayang tepat pada waktu, serah diri, tidak ada takabur, Allahu Akbar, tetangga segala pakaian profesor, doktor, datuk, datin, tan sri, tun, tetangga semuanya sama, la fadla li arabin, tidak ada kelebihan Arab ke apa benda segala macam ni, illa bitaqwa, semua sama dia semayang. Allahu Akbar, dia besarkan hanya Allah Azza, bukan diri dia, maka dia dapat khusyuk dalam semayang. Maka Allah jaga diri dia dari, kalau dia semayang zuhur sampai asar. Kalau tiba-tiba semayang asar dia lewat, lalalalalalala, dia buat tak tahu dia, maka Allah tak jaga dia daripada asar ke maghrib. Maka orang yang semayang khusyuk ni, Allah Ta'ala jamin dia, salata tanha anil fahsya wal munkar. Tuhan jamin dia, Allah jaga dia daripada fahsyak dan munkar. Kalau tanya kenapa pada saya, kenapa? Kerana pemimpin dulu dia semayang tepat waktu dia. Pemimpin sekarang kemungkinan besar dia tak semayang. Allah Ta'ala alam. Bersemangat ya. Tengok orang lain pun tak ada nak balik dah ni. Boleh tunggu ke lagi ni? Tuan-tuan rahmati Allah, soalan daripada pengurusi kita tadi, itu soalan yang hebat ya. Saya bagilah antara kriteria untuk menjadi pemimpin sebagaimana para sahabat yang disebut min alamatil muttaqin. Ada beberapa kriteria pemimpin yang bertakwa, takut pada Allah. Yang pertama apa dia? Ikhtiar syiddah 'alan ni'mah. Apa itu? Memilih susah daripada bersenang lenang. Pemimpin kalau dia nak jadi pemimpin sebab nak nikmat, itu teruk. Bila jadi pemimpin, cari mana ruang nak cari projek, habis. Mana ruang nak cari kekayaan, habis. Ada tak projek balak? Tak ada balak, buluh pun jadi, habis. Yang kedua, ikhtiarun musta'id ala ra'ah. Pemimpin mesti orang yang musta'id, bekerja untuk rakyat, jangan marah. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila ada keldai yang patah kakinya kerana terjelur, kata orang Perak, terperosok dalam lubang, patah kakinya, tak boleh tidur beliau. Kerana apa? Takut ditanya oleh Allah SWT. Sebab apa? Jalan tak elok. Jalan kita cantik tak? Siapa pernah terlanggar lubang jatuh daripada motor? Tak berani jawab. Nah, kalau kena tukar, aku 7 kali dah tukar. Sebab aku mau tanya soalan macam ni, aku kena tukar. Ada satu tempat tu tuan-tuan, belum ceramah lagi, baru duduk, demo takbir, kena tukar aku lepas tu. Saya koma lah, bukan pasal aku. Ikhtiarul musta'id, pilih betul-betul buat kerja untuk rakyat, tengok masalah rakyat, tengok orang miskin, tengok mana yang memerlukan bantuan, kerana nanti kamu akan ditanya di akhirat. Yang ketiga, ikhtiaruz zulli 'alal izzi. Ini yang disebut oleh Ustaz ya Masri tadi, memilih merendahkan diri daripada menyombong diri. Dulu masa kita nak mencari undi, kita merendah diri, betul tak? Kita meredah macam-macam, masuk kampung ini, tak pernah menoreh. Sampai orang kampung kata, YB tak payahlah toreh YB, habis mampus pokok saya. Dia pasal nak menang pilihan raya ni. Ya, tuan-tuan, jangan marah. Masa tu baru kita nak rendah diri. Bila dah jadi ahli parlimen, adun, jangan menyombong diri. Masa ni orang yang kita pergi toreh pokok getah tu, mengadu masalah getahnya mati, nak minta agar ada sikit bantuan untuk tanam getah baru, jangan kita meninggi diri. Lu siapa wa tak kenal sama lu. Apa lagi tuan-tuan? Ya, ikhtiaru
faqri 'alal ghina. Yang keempat, memilih sederhana daripada hidup bermewah-mewah. Bila jadi YB, terfikir nak pakai kereta besar je. Ustaz pun kadang-kadang Allah uji. Kadang-kadang orang kata, ustaz, mahir kereta ustaz ni. Ya, memanglah kan ustaz kan, ustaz nak ceramah jauh-jauh, Ipoh ke Terengganu bukan dekat. Ya. Mesti pakai kereta yang elok-elok. Betul dah ustaz. Tapi ada tempat kita pergi, ustaz pakai kereta mahir-mahir, mewah ni ustaz. Ustaz dah bermewah. Sangkaan buruk. Mana tak mewah ustaz? Masuk. Saya sebab itu bila orang hulurkan tuan-tuan, saya namakannya duit minyak, saya tak namakan duit sagu hati. Sebab kalau saya kata duit sagu hati, tuan-tuan, ada yang angkat kenin, ada masuk. Memang aku terajang orang tu. Bukan senang nak jaga ikhlas ni tuan-tuan. Jadi kita kena fikir, jadi pemimpin bukan nak cari kemewahan. Sayyidina Umar Al-Khattab bila jadi khalifah, dia tegur gubernur-gubernur dia. Tegur apa dia? Bila membina rumah tinggi, pagar tinggi, hingga rakyat tak boleh nak bagi salam, nak jumpa tak boleh. Assalamualaikum. Pagar tinggi. Kalau zaman sekarang tuan-tuan, orang miskin datang nak minta bantuan, tak kedengar. Tekan intercom, betul tak? Tet. Ya, siapa? Kami orang miskin nak minta bantuan. YB tak ada. Yang cakap tak ada tu dia lah. Tet. Siapa? Ni nak bawa tender balak. Masuk. Welcome. Kata orang parik. Dan yang terakhir tuan-tuan, nak jadi pemimpin yang betul-betul sahabat cukup takut, ikhtiarul maut alal haya. Ingat mati. Kerana kita ni tuan-tuan tak selama-lamanya hidup di dunia, tak selama-lamanya kita berkuasa tuan-tuan. Ingat mati, ingat sakit. Kata Wali Ben. Ingat mati tuan-tuan, ingat kita ni akan sakit. Mula dapat kereta besar, bangga bawa Mercedes mata belalang, bawa BMW dekat 500,000 juta, 600,000. Tapi tuan-tuan, adakah sama kita hidup asalnya kita sihat daripada BMW yang mahal tu? Akhirnya naik apa tuan-tuan? Naik ambulans kereta nombor 2. Bawa pergi pergi ke hospital. Doktor sahkan koma. Sebab apa koma? Jangkitan kuman. Pakai yang injak jantung nafas. Meninggal tuan-tuan, doktor cabut mesin injak tu, naik kereta yang ketiga. Apa nama kereta tu tuan-tuan? Siapa tahu? Yang ada tepi masjid ni. Yang tulis panjang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada kereta jenazah tuan-tuan nak bawa ke kubur, kereta jenazah tak boleh masuk, naik kereta yang terakhir tuan-tuan. Kereta apa tu? Tu, yang tolak tu, yang ada roda 4. Ni orang bagi teki-teki. Apakah nama kereta? Penumpangnya seorang, pemandunya ramai. Kita tolak jenazah tu lah. Nak nolak apa je nak? Dah lebat. Kanan-kanan, kiri-kiri. Jaga. Berbok dengan jenazah-jenazah jatuh tuan-tuan. Itu kereta yang terakhir. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, para sahabat, dia tak ambil benda-benda rasuah, dia tak ambil makan-makan yang haram ni, menyeleweng. Sebab apa? 5 kriteria ini yang disebut oleh ulama. Ada para sahabat. Saya nasihatkan pada pemimpin-pemimpin yang dengar, agar beramallah dengan 5 kriteria ini supaya menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang akan dirahmati Allah, yang masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih atas soalan tersebut. Harap jangan yang ada yang terasa. Ada yang terasa ke? Tambah yang tengok live ni, bukan boleh harap ni. Ada yang terasa ke? Tak ada? Kalau ada, padam okey. Wallahualam. Terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada di penghujung forum perdana kita pada malam ini. Tetapi sebelum kita berakhir, kita wa ta'ala berwasiat di dalam surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala berwasiat kepada kita, antaranya iaitu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni azam tuan-tuan kena ni.
Maksudnya bila qala Allah qala Rasul sami'na Wa ta'ala. wa ta'na. Jangan ada bila qala Allah wa qala Rasul wa qala pemimpin. Wa qala apa mana siapa-siapa lah. Bila qala Allah wa qala Rasul sami'na wa ta'na. Yang kedua wasiat Allah Ta'ala iaitu inja ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ataupun dalam qiraat Abdullah bin Mas'ud fatathabbatu, wahai orang-orang yang beriman, apabila sampai berita kepada kamu fatabayyanu, hendaklah kamu cek, jangan share dulu. Wasiat inilah saya tahun baru ni apa dia, tolonglah apabila sampai dalam Facebook ke apa, jangan share dulu, pastikan ianya sahih, terutamanya hadis Nabi SAW. Tolong jangan kita share hadis yang palsu. Bertanyalah kepada alim ulama, ni hadis ke bukan, kerana bimbang bila kita share itu bukan daripada Rasulullah SAW. Kalau kita share benda orang politik pun boleh kita kena saman. Kita share pemimpin, ini mana ada pemimpin aku kata, dia mana ada kata nak jadi menteri, kamu pandai-pandai fitnah, mana ada apa menteri jatuh apa kayu bersikap. Orang marah bila fake news, tetapi tentang hadis Nabi SAW kita tak sensitif. Tolong. Yang ketiga, pesan Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, apabila dua puak di kalangan orang beriman bertemu, saya tak mau sebut dalam Malaysia ni puak yang mana, tetapi Allah Ta'ala pesan di dalam Al-Quran, ya, ini watak orang. Sebab Quran kata azam tahun baru awak nak jadi apa, jadilah wa ahsinu, jadilah kamu orang yang baik, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang baik. Apa orang yang baik ni? Baik. Wa in ta'ifatan minal mu'minin naqtatalu, apabila dua taifah, dua kumpulan besar orang Islam dalam Malaysia, saya tak tahu nama apa, tuan-tuan pada pandai lah. Apabila dua orang puak di kalangan orang Islam bertembung, apa kerja orang beriman? Dia jadi bertopi ke? Bukan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, hendaklah kamu jadi pendamai kepada dua taifah orang beriman. Kalau tuan-tuan tahun ni tuan-tuan jadi batu api kepada dua taifah orang beriman, satu kumpulan orang bergetung, awak jadi batu api, cucuk, awak takkan jadi orang muhsinin. Kerana Allah Ta'ala suruh kita jadi orang muhsinin. Muhsinin orang baik. Salah satu daripada anak Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa ahsinu, Allah rayu, kau menjadilah orang baik, sudahlah jadi orang jahat, penat dah. Wa ahsinu, jadilah orang baik, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu je dari saya. Sebenarnya banyak lagi apa wasiat Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumin qamin, kemudian la tasubul ladzi, banyak ayat, tapi saya mentionkan itulah, jangan lawan Nabi SAW. Apabila sampai satu berita, cek dulu dan damaikanlah orang Islam. Orang Islam diambang kejatuhan, bertembung di antara satu sama lain, yang mana orang kafir beruntung dalam banyak semua sudut. Itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi masjid, ustaz apa semua menyebut saya. Itu saja daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ringkas saja tuan-tuan, saya nak bagi tahu untuk kita berubah azam baru kita ini, carilah beberapa panduan. Pertama, at-tarbiyatun nafs, didik diri kita ini biqudwatil hasanah, carilah idola yang baik. Adik-adik, anak-anak, jangan cari idola yang akan menghancurkan kita, akan merosakkan akhlak kita. Jangan cari idola Korea, jago wrestling, yang pakai spender je, itu yang kerja pakai spender je tu, jangan marah. Yang kedua, at-tarbiyatu bil mau'izatil hasanah, carilah, tarbiyahlah diri kita ini dengan mendengar nasihat-nasihat agama. Macam malam ni kuliah-kuliah maghrib, insya-Allah selepas ni carilah ilmu, kita akan berubah insya-Allah. Yang ketiga, at-tarbiyatu bil adatil hasanah, kita mentarbiyah diri ini dengan adat-adat yang baik, amalan-amalan yang baik, budaya-budaya yang baik, datang ke masjid, baca Quran, iktikaf, qiyamul lail, itu semua budaya-budaya yang baik. Kemudian at-tarbiyatu
bil mulahazah. Kita tarbiyah diri kita dengan memerhatikan apa dia yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau jadikan sesuatu itu secara sia-sia. Sesungguhnya Engkau-lah Tuhan yang Maha berkuasa. Ini kita kena pegang. Lalat ni tuan-tuan, Allah tak jadikan saja-saja. Walaupun dia mengurung tahi. Sebab apa dia mengurung tahi? Dia bawa penyakit ta'un. Bila kena kat kita, kita jaga tak kebersihan? Jaga. Virus COVID ni tuan-tuan datang ke kita, adakah Allah saja nak seksa kita? Tak. Dia bagi kita satu pengajaran. Apa dia? Kena duduk di rumah, PKPB, tak boleh keluar. Kita buat apa di rumah? Solat jemaah dengan anak-anak. Bagus tu. Baca Quran dengan anak. Itu kalau bacalah. Kalau pegang gadget je kerjanya, aku tak tahulah. Ya, PKPB pun tak guna. PPPB pun tak guna tuan-tuan. Dan yang terakhir, at-tarbiyatu bil uqubah. Didik diri kita ini dengan mengaji dan kena tahu apa siksaan Allah bagi orang yang berzina. Apa siksaan Allah bagi orang makan rasuah. Apa siksaan Allah bagi orang mengumpat. Semua itu ada diceritakan dalam hadis dan Al-Quran. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, InsyaAllah 5 benda ni kalau tuan-tuan jadikan sebagai panduan, tuan-tuan akan berubah menjadi orang yang baik. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kedua ahli panel kita pada malam ini, Ustaz Muhammad Nasri bin Hasnan dan juga Ustaz Ahmad Munawir bin Salahuddin, di atas penerangan yang sampaikan tentang tajuk forum khas kita pada malam ini, iaitu azam antara semangat dan taat. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan dapat menjadi iktibar pengajaran kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan kita pada tahun baru ini dengan lebih bermakna dan lebih mendekatkan diri kita pada Allah SWT dengan meningkatkan iman takwa kita kepadanya. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Jadi selepas kita solat isyak nanti, dijemputlah kepada semua yang hadir pada malam ini untuk sama-sama kita menjamu selera di gerai Cik Mat sebagaimana biasalah. Jadi diharap kepada semua yang hadir, jangan balik dululah, sama-sama kita menjamu selera selepas daripada solat isyak nanti. Jadi sekian dahulu daripada pihak Masjid Ar-Rahmah Terengganu di atas kesediaan tuan-tuan untuk hadir pada malam ini, dan terima kasih kepada kedua ahli panel kita dan tuan-tuan semua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.